صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama-sama kita pada hari ini, insyaAllah kita akan bawakan bersama satu segmen khas, segmen terbaru terbitan Jabatan Mufti Negeri Selangor yang kita namakan sebagai Bicara Ilmuwan Falak. Dalam segmen ini kita akan mengupas beberapa isu yang berkaitan dengan ilmu falak. Sama ada isu-isu yang berkaitan dengan hilal, isu-isu yang berkaitan dengan waktu solat, atau isu-isu yang berkaitan dengan objek-objek yang berada di angkasa lepas, insyaAllah. Jadi, untuk segmen ini, kita akan jalankan dan kita akan panggil, kita akan jemput beberapa tokoh yang akan kita perkenalkan untuk segmen ini. Jadi, pada hari ini, insyaAllah, bersama-sama kita adalah Prof. Kehormat Datuk Dr. Muhammad Zamri bin Zainuddin, yang juga merupakan Ahli Jawatankuasa Falak Negeri Selangor dan juga yang di-Pertua Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor. InsyaAllah, segmen ini, pada kali ini, kita akan membicarakan berkaitan dengan isu hilal. Jadi, Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi, insyaAllah, kita akan bicarakan berkaitan dengan ilmu falak. Jadi, isu kita pada hari ini adalah isu berkaitan dengan hilal. Jadi, kita maklum bahawa Datuk orang lama dalam bidang falak atau astronomi ini. Jadi, kalau boleh, Datuk ceritakan sedikit, dah berapa lama Datuk terlibat dalam ilmu falak atau astronomi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Saya sebenarnya kalau nak cerita pengalaman ni lebih kuranglah 40 tahun. Ui, lama tu. Sebabnya ialah semasa saya membuat ijazah kedoktoran di Universiti Durham di England, iaitu pada tahun 1979. Okay. Masa itu saya tak tahu menahu tentang astronomi atau falak, sebab semasa saya belajar di sekolah tak pernah didedahkan dengan bidang ini. Okay. Tapi bila saya pergi belajar ke sana, saya diminta untuk membuat kajian, membina peranti pengesan solid state untuk kegunaan astronomi. Oh, gitu. Di situlah mulanya saya menceburi bidang astronomi dengan lebih jelas. Okay. Dan kita sedia maklum pada ketika itu tidak ada pendedahan langsung di Malaysia. So oleh itu saya terpaksa bekerja keras dan terpaksa menghadiri kursus-kursus astronomi ketika waktu cuti musim panas. Untuk menambahkan baru dari situ baru saya faham apa sebenarnya astronomi. Oh, okey. Itu 40 tahun lama tu Datuk. Jadi Datuk, kalau boleh ceritakan sedikit dah. Apa yang menarik ilmu falak atau astronomi ni yang boleh terlibat sampai 40 tahun? Sampai sekarang masih lagi aktif dengan ilmu falak ni. Ini sebenarnya adalah kerana apabila kita melihat ilmu astronomi ini dari segi takrifannya, dia merupakan permaisuri sains. Dan dia punya makmal adalah yang paling besar dalam dunia. Okay. Tak ada makmal selain daripada makmal dia lah, iaitu alam semesta. Alam semesta. Jadi oleh itu kita sebagai manusia biasa, Allah memberikan kita akal fikiran untuk kita berfikir dan melihat kebesaran Allah. Dan subhanallah, kita melihat tertibnya pergerakan planet, bintang, matahari, bulan mengelilingi kita setiap hari dan setiap malam. Dan di situlah kita baru kesedar bahawa kekuasaan Allah SWT itu tidak ada hadnya. Dan itu menjadikan kita menjadi seorang hamba yang lebih tunduk dan sentiasa cuba memperbaiki diri untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Dan sebab itu saya menceburi bidang ini kerana saya agak terpesona dengan keadaan bagaimana kita boleh kira atau hitung pergerakan bulan, pergerakan matahari maupun pergerakan planet dan juga bintang-bintang di atas angkasa. Jadi itu sebabnya
dengan kiraan dan teknologi yang ada pada masa itu, maka kita boleh kenal pasti bilakah berlakunya gerhana matahari, bilakah berlaku gerhana bulan, dan kita boleh juga pastikan terbit dan terbenamnya bulan. Oh, okey. Okey Datuk. Itu sedikit yang Datuk dah ceritakan tadi, tapi insya-Allah kita akan bincang lebih lanjut lagi insya-Allah, dan saya rasa banyak yang kita nak akan bersama dengan Datuk pada hari ini. Okey Datuk, kita teruskan insya-Allah. Sebenarnya yang Datuk kata tadi, ilmu falak ni berkaitan dengan peredaran, pergerakan objek-objek langit, terutamanya yang dekat dengan kita lah, matahari, bulan, dan daripada situ kita mengambil manfaat daripadanya. Okey, dan salah satu skop ilmu falak ini adalah berkaitan dengan anak bulan. Kadang-kadang orang terfikir tak, dia tanya, bulan ni ada berapa banyak? Tiba-tiba ada anak dia, ada mak dia ke? Jadi kalau boleh Datuk ceritakan sedikit, apa itu anak bulan sebenarnya dan macam mana anak bulan ni boleh terbentuk? Baik, sebenarnya kalau kita melihat kepada falak, ilmu falak ni sebenarnya dihadkan kepada lebih kepada dalam astronomi ni ada 3 bidang utama. Saya terangkan pada waktu itulah. Yang pertama ialah bidang spektroskopi. Maknanya kita boleh mengetahui unsur-unsur yang ada dalam bintang-bintang. Yang kedua ialah bidang fotometri. Di mana di sini bidang ini memberikan kita maklumat mengenai kecerahan bintang itu dan berapa besar bintang tu dan berapa jisim bintang tu. Tetapi bidang yang ketiga dalam bidang astronomi kita panggil astrometri, iaitu bidang kedudukan jasad-jasad semawi di atas angkasa, termasuklah bulan. Jadi apa yang kita masuk dengan anak bulan ni, bukanlah anak bulan ni maknanya dia beranak. Istilah ni tak beranak atau tak lahir, tapi ialah kita sedia maklum bulan akan mengelilingi bumi. Selama secara purata lah 29.53 hari. So oleh itu dia ada fasa-fasanya. Jadi manusia boleh melihat fasa-fasa bulan, maknanya kita panggil bulan baru, kemudian bulan suku pertama dan bulan penuh, dan suku ketiga kemudian kembali kepada bulan tua. So oleh itu di sinilah apa yang kita maksudkan dengan anak bulan. So maknanya ketika bulan, matahari dan bumi sejajar, maknanya dalam satu baris penglihatan, maka itu yang kita katakan istimak. Berlakunya istimak itu ialah maknanya dari istilah astronomi moden ataupun barat, mereka menggelarkan itu adalah astronomical new moon. Jadi di sinilah banyaknya berlaku kekhilafan. Orang mengatakan oleh kerana dalam sains moden astronomi itu maknanya astronomical new moon, so mereka menganggap itu adalah anak bulan. New moon bulan barulah, anak bulan. Anak barulah sebab dia new moon. So oleh itu anak bulan, tetapi sebenarnya bukan. Bukan. Dalam Islam ni maknanya apabila bulan itu beranjak pada satu kedudukan di mana cahaya pertama daripada matahari dipantulkan daripada permukaan bulan sampai ke bumi, dan imej yang dilihat di bumi itu yang merupakan sabit bulan, itulah yang dikatakan hilal. Jadi kita perlu tahu berapa lama tempohnya bulan yang berada pada kedudukan sejajar itu bergerak. Baru boleh kita nampak anak bulan. Jadi proses ini dia akan berlaku setiap bulan. Setiap 29.53 hari. Sebab itu kita lihat kalender Islam, terutamanya bulan-bulan Islam, dia hanya ada 29 ataupun 30 hari. Berbanding dengan kalender Gregory ataupun kalender Masihi, di mana bulan-bulannya langsung tidak menepati fenomena astronomi sebenar. Jadi kalender Islam lah satu-satunya kalender yang memenuhi astronomi yang sebenar, maknanya kejadian yang sebenar. Maknanya bulan itu bergerak sama 29.53, sebab tu kalender kita 30 atau 29 atau 30 hari. Tapi kalau kita ambil kalender Masihi, dia ada 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Jadi dia tidak bersandar kepada bulan. Jadi itu yang kita perlu fahamlah, bahawa kalender Islam adalah kalender yang sejati. Okey Datuk, tadi Datuk kita ada falak ni melibatkan fotometri, kemudian ada spektroskopi, kemudian satu lagi ada astrometri. Dan maknanya
dari ketiga-tiga ni kita boleh tahu tentang kedudukan, contoh macam anak bulan kita bicarakan hari ni dah. So kita boleh hitung lah maknanya. Boleh. Kedudukan dia tu memang kita boleh hitung. Boleh hitung. Okey. Jadi maknanya kalau contoh ini kalau orang macam saya lah yang kita macam orang awam apa semua. Setiap bulan kita dimaklumkan bahawa terutama kalau kita nak tengok tentukan puasa dan raya, kita akan pergi melihat anak bulan. Ada rombongan yang ramai yang pergi. Jadi kalau kita boleh hitung, Datuk, kita boleh kira. Jadi adakah masih perlu lagi untuk kita tengok ke tapak cerapan dan membuat cerapan hilal? Itu dia. Itu yang suatu soalan yang sangat baiklah pada saya, tapi sebenarnya kita kena faham kita ini manusia biasa. Kita menghitung mungkin ada kesilapan. Dan oleh itu kita nak pastikan sama ada atau tidak wujud atau tidak hilal itu di atas langit. Maka sebab itu kita kena pergi buktikan bahawa hitungan kita betul dengan apa yang kita perhatikan atau kita cerap pada hari itu. Okey, Datuk, pengalaman Datuk 40 tahun. Senang tak Datuk anak bulan ni? Kadang orang tanya, senang ke Datuk anak bulan ni kan? Mudah aja. Sekarang kita dah ada peralatan cukup canggih, teleskop yang besar kita katakan. Atau yang katakan di Balai Cerap Langkawi kita ada 24 inci katakan. 21 inci. Jadi kita dah cukup canggih lah kita tu. Adakah senang ke Datuk hilal ni? Itu dia. Kita kena faham hilal ini bukannya mudah untuk dilihat. Kerana dari segi teorinya, pergerakan atau peredaran bulan ini dia bukannya berbentuk bulat keliling bumi, dan dia berbentuk elips. Maknanya ada kedudukannya, dia berada dekat dengan bumi yang kita namakan perigi. Ada kadalanya bulan berada jauh dari bumi yang kita katakan apogi. Tapi masalahnya bentuk elips itu dia tidak duduk pada kedudukan yang sama setiap bulan. So dia berbeza-beza. Oleh itu untuk melihat anak bulan, kita kena tengok data bulan itu sendiri. So kita boleh tengok data bulan, kita kira kalau sekiranya data menunjukkan bahawa anak bulan itu berada pada kedudukan paling dekat dengan bumi iaitu perigi, maka peluang untuk kita nampak anak bulan itu lebih tinggi. Dan kalau sekiranya dia jauh, peluang untuk nampak adalah kurang. Tetapi kita juga sedia maklum untuk melihat anak bulan ini memerlukan keadaan cuaca. Jadi cuaca yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mencerapan anak bulan ini. Walaupun kadang-kadangnya bulan itu kita katanya umurnya mungkin dekat 21-22 jam. Tetapi oleh kerana cuaca mendung atau berawan, maka agak sukar untuk kita melihat anak bulan. Walaupun secanggih mana teleskop yang ada, tapi oleh kerana teleskop yang ada ini, mereka hanya mengesan cahaya. Kesan cahaya yang ada dari bulan, kita sedia maklum bukannya asal dari bulan. Kerana ia merupakan pantulan cahaya daripada matahari. So oleh itu, cahaya tidak boleh menembusi awan. So kalau cahaya tak boleh tembusi awan, memang tidak akan sampai kepada teleskop kita yang secanggih-canggih kita 21 inci pun. Mana kalau teleskop besar mana pun, depan tu ada awan, memang tak boleh tembus lah. Melainkan kita letak teleskop depan awan. Melainkan kita letak teleskop depan awan atau kita guna teleskop radio. Tetapi kalau kita guna teleskop radio, kita tak akan nampak image. Kita hanya nak mengesan cahaya datang pantul, maka kita tahu ada bulan di situ. Tapi hakikatnya kita kena nampak dengan mata kasar. Jadi sebab itu canggih mana pun alatnya, sepanjang saya 40 tahun ni, saya pun rasa saya nampak anak bulan pun sekitar dalam 45-50 anak bulan aja. Banyak juga tu. Banyak dah daripada 40 tahun. Betul. Okey, Tok. Kita teruskan boleh tak? Boleh, insya-Allah. Okey, berdasarkan rekod cerapan Datuk. Dan kita maklum bahawa cerapan hilal ni bukan hanya dibuat oleh orang Islam, saya tahu. Dan ada orang yang bukan non-Muslim terlibat di Perancis katakan, di negara-negara barat yang terlibat sama dalam cerapan hilal ni. Jadi kalau Datuk 40 tahun dengan kenampakan lebih 40 kenampakan. Jadi berapa rekod kata-kata yang paling muda boleh kelihatan, dan adakah hilal ni tinggi mana pun atau serendah mana pun kita boleh tengok sebenarnya, dan ataupun dia memang bergantung kepada kalau katakan tinggi sedemikian katakan hanya bawah 5 darjah je katakan boleh tengok, ataupun boleh bawah lagi katakan 2 darjah 1 darjah mungkin boleh lihat lagi. Boleh Datuk penjelaskan. Okey. Terima kasih. Kita sedia maklum
maknanya kajian tentang anak bulan ni bukan saja yang dibuatkan orang Islam, tapi orang bukan Islam pun ada. Dan setakat ini yang kita tahu, rekod kenampakan bulan yang termuda lah dilaksanakan oleh Jim Stump. Orang bukan Islam, orang Amerika. Tetapi dia tidak ada gambar. So oleh itu kalau tidak silap saya, umurnya lebih kurang dalam 12 jam. 12 jam. Tetapi dari segi kita kena sedia maklum bahawa ada satu pertubuhan bukan kerajaan yang bermula-mulanya berpekalan di Jordan, ICOP. Kemudian berpindah ke UAE. So ICOP ini ialah International Crescent Observation Project yang dipelopori oleh Muhammad Odeh. Tapi ini adalah pertubuhan yang bukan kerajaan, jadi tidak diiktiraf. Persendirian akhirnya. So oleh itu beliau sentiasa mengumpul maklumat daripada seluruh dunia yang membuat cerapan untuk ketika ini ialah untuk waktu-waktu yang rasmi itu Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Dan sekarang ini sudah dibuka untuk tiap-tiap bulan. Dan daripada pengalaman kita setakat ini yang kita buat di Teluk Kemang, rekod kenampakan yang kita ada buat masa ini adalah pada ada lebih kurang 13 jam. 13 jam bersama dengan gambar yang diambil melalui kamera DSLR. Dan rekod itu masih lagi disimpan di ISOP. Setakat ini itu rekod yang ada berdasarkan gambar. Dan apabila kita bercerita tentang kenampakan ni, kita berdasarkan kepada beberapa kriteria. Kalau kita tengok dalam seluruh dunia ni ada 17 kriteria. 17 kriteria dalam dunia ni. Tetapi yang kita ada, yang kita gunakan ialah kriteria MABIM. Atau itu kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jadi daripada kriteria ini juga dibangunkan oleh negara-negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Berdasarkan kepada data-data cerapan yang lepas. Dan dari situ pada tahun 1992 Malaysia telah mengumpulkan satu cadangan kriteria kenampakan bulan itu di Labuan, mesyuarat itu menggunakan kaedahnya adalah kriterianya mestilah ketinggian anak bulan ketika matahari terbenam. Mestilah sekurang-kurangnya 2 darjah. Dan jarak lengkung atau elongasi, iaitu titik tengah matahari ke titik tengah bulan mestilah lebih daripada 3 darjah. Atau umur hilal itu lebih dari 8 jam ketika terbenam bulan lah. Daripada ketika matahari ke ketika bulan 8 jam. So itu adalah kriteria yang kita pakai. Kerana itu berdasarkan data-data yang melampau. Jadi setakat yang kita sedia maklum dan setakat yang kami pernah buat cerapan, kita tidak pernah ada rekod kenampakan untuk 2 dan 3 atau 8 jam. Yang paling rendah yang kita ada tu saya kata tadi 13 jam. Umur dia lah. Jadi oleh itu kita telah diminta untuk menyemak kembali kriteria kita. Dan kriteria kita telah minta disemak pada tahun 2008 tak salah saya. So daripada tahun 2007 sehinggalah 2013. So makan masa hampir 7 tahun. Dan apabila kita kaji semula dan kita telah kemukakan kriteria itu pada tahun 2016 di Teluk Kemang bersama Indonesia, Singapura, Brunei, dan mereka telah sepakat untuk menerima kriteria baru, iaitu ketika matahari terbenam, tinggi hilal mestilah lebih dari 3 darjah dan elongasi dia iaitu jarak titik tengah matahari ke titik tengah bulan mestilah 6.4 darjah. Jadi kriteria itu sekarang ini sedang dipertimbangkan untuk digunakan pada masa akan datang. Jadi maknanya ada kriteria yang kita tetapkan di Malaysia lah. Jadi kriteria ini digunakan untuk menentukan bulan-bulan Hijri ataupun keseluruhan bulan-bulan termasuk nak tentukan puasa dan hari raya sekali. Macam mana tu? Bulan ini memang pada asalnya pada tahun 1992 digunakan khusus untuk 3 bulan rasmi, iaitu Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Tapi kemudiannya tahun-tahun kalau tidak salah tahun 95 96 kita telah gunakan untuk setiap bulan
Hijri, setiap bulan dalam bulan Hijri lah. Oh, okey. Okey, jelas tuan-tuan puan-puan sebenarnya yang Datuk kata tadi, kriteria yang kita gunakan di Malaysia dan negara MABIMS untuk penetapan awal bulan Hijriah adalah berdasarkan kepada syarat-syarat yang pertama tadi, ketinggian hilal mestilah lebih daripada 2 darjah tu. Kemudian jarak lengkung iaitu jarak dari titik matahari kepada titik bulan mestilah lebih daripada 3 darjah yang kita gunakan sekarang. Dan satu lagi syarat atau guna syarat pakai umur hilal mestilah lebih daripada 8 jam. Okey Datuk. Tadi Datuk kata ada 17 kaedah. Okey, jadi maknanya kat satu dunia ni setiap negara akan guna pakai kaedah yang berbeza. Ya. Sebab itu yang kita dapat. Macam Datuk sebab itu yang kita akan ada perolehi hari raya atau apa Ramadan ataupun Zulhijjah yang berbeza-beza. Tapi masalahnya ialah kerana kita sedia maklum kalau pun nak beza, satu hari tu kita boleh terima. Kerana satu hari 24 jam. So 12 hari siang, 12 jam siang, 12 jam malam. Tetapi apabila dia menjadi lebih dari satu hari, 2 atau 3 hari, maka itu tidak boleh diterima dalam Islam. Okey, Datuk. 17 kaedah. Ada tak cara atau ada tak perancangan untuk menjadikan kalau tak 17 pun dia jadi 5? Atau kita nak jadi satukan sebagai satu kaedah penentuan awal bulan Islam untuk negara Islam tu? Ya, memang perkara ini telah dibincangkan. Bukan hanya sekarang tetapi daripada tahun 1978 lagi. 78. Iaitu kita panggil di kelas dari Istanbul. Ya, di mana mereka menggunakan kriteria 5 darjah dan 8. Iaitu tinggi hilal mesti 5 darjah dan elongasi mesti 8 darjah. So itu telah diusulkan pada tahun 1998. Tapi kita di Malaysia telah menyemak dan sebagainya, yang tu yang kita datang 2 dan 3 8. Tapi pada tahun 2016 kebetulan saya mewakili negara untuk membincangkan isu untuk menyatukan ummah dan untuk mengadakan satu kalender yang kita namakan Unity Global Calendar. Dan di situ mereka telah bersetuju, sepakat bahawa kita akan menggunakan satu kriteria. Cuma apa yang belum diputuskan ialah kriteria apa yang terbaik. Jadi bagi negara-negara MABIM kita telah mengutarakan kriteria kita, iaitu yang kita telah kemukakan 3 dan 64. Oleh itu kita belum pasti bila pelaksanaannya akan tetapi sudah ada usaha-usaha untuk menyatukan kalender Islam ini. Yalah Datuk, orang kata kalender masih boleh sama satu dunia. Adakah kalender Islam memang tak boleh atau boleh ataupun memang tak boleh? Itu je. Dia bukan masalah boleh atau tak boleh. Maknanya kita kena lihat dari segi kerajaan. Ya, kalau sekiranya kerajaan itu negaranya dipimpin oleh pemimpin orang Islam, maka sudah tentu kita boleh dapatkan ini. Tetapi permasalah yang timbul, apa yang berlaku di dunia pada hari ini ialah kerana negara-negara yang pemimpinnya bukan Islam dan dia punya penghuni adalah minoriti Islam. Dan minoriti Islam ni pula datang daripada pelbagai negara di dunia. Namanya kalau kita ambil di UK kan kita ada orang Afghanistan, kita ada orang Pakistan, kita ada orang daripada UAE, Arab dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi isu. Masyarakat di tempat itu tidak sepakat. Maknanya kalau orang itu datang di UAE atau datang di Arab Saudi, dia menggunakan kaedah Arab Saudi. Jadi kalau orang datang di Pakistan atau Bangladesh, dia gunakan kaedah Pakistan. Orang Turki jadi itu yang menyebabkannya tidak tak seragam. Di situlah sebenarnya tidak ada isu dari segi tampakan anak bulan. Cuma isunya lah kerana pegangan penduduk di situ. Dok, satu. Hilal ni kalau kita baca dari segi kajian dah mana daripada dulu sampai sekarang kajian tentang hilal ni. Dan macam tak pernah habis kajian hilal ni. Biasa orang buat kajian akan ada tamat tempoh tu. Tapi kajian falak hilal ni macam tak ada tamat tempoh. Cuba Datuk jelaskan sikit je. Sebab tu saya kata tadi bahawa pengalaman saya, saya menengok anak bulan ni sudah hampir 22 tahun. Jadi dia bukannya 3 bulan dalam setahun, tetapi 12 bulan dalam setahun. Dalam masa 21 tahun tu,
ya saya lihat bahawa dia tidak ada satu corak yang kita boleh yakin bahawa kriteria ini yang terbaik. Jadi sebab itu kajian perlu dibuat dan apabila ada teknologi baru yang mungkin akan mengubah kriteria itu tidak akan kekal. Mana kereta yang kita pakai sekarang 238 dan kita cadangkan sekarang 36.4 pun mungkin akan berlaku perubahan lagi pada satu hari lagi. Sebab apabila ada kemajuan teknologi maka dia akan berubah. Sebab itu saya kata palak ini dia dynamic. Dia berubah dengan masa. Okey Tok. Kita dah cerita panjang lebar tentang hilal ni. Jadi sebenarnya saya di awal tadi kita maklumkan bahawa Datuk merupakan ahli yang dipertua Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor. Jadi nak tahu jugalah apa tujuan persatuan ini diwujudkan dan apa aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh persatuan ini. Kalau boleh diceritakan sikit. Boleh, tak masalah, kita boleh cerita. Sebab sebenarnya Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor ditubuhkan dalam tahun 2008. Dan kita telah membuat satu aktiviti yang saya rasa sangat baik, di mana Sahibu Samhah Datuk Setia Mufti Negeri Selangor telah sebagai penaung pada persatuan ini telah memberi cadangan supaya kita membantu Jabatan Mufti untuk menentukan arah kiblat di rumah-rumah persendirian. Bukannya di masjid, bukannya di surau ataupun di hotel-hotel, tapi di rumah persendirian. Jadi oleh itu kita telah mengambil inisiatif itu dan kita telah melatih hampir lebih kurang 100 ahli untuk menjalankan menjalankan penentuan kiblat di rumah-rumah. So itu yang kita sedang laksanakan hari ini dan insya-Allah kita harap kita dapat teruskan projek ini untuk semua penduduk Islam di Selangor. Rumah-rumah mereka mesti ada arah kiblat. Di samping itu kita juga membuat program-program cerapan sama ada tengok anak bulan ataupun gerhana matahari ataupun gerhana bulan apabila ada peristiwa tersebut. Lebih kepada bukan hanya pada orang awam tapi juga pada masjid-masjid dan surau-surau yang hendakkan pencerapan itu dilakukan, kita boleh laksanakan. Dan kita juga bekerjasama dengan Jabatan Mufti untuk membantu sekolah-sekolah yang menjadi sekolah angkat kepada Jabatan Mufti untuk kita mengadakan program-program cerapan dan sebagainya. Okey Tok, nampaknya kalau nak buat kiblat rumah tu satu Selangor tu. Satu Selangor. Rumah persendirian mampu tu dengan kaki tangan ahli-ahli sudah ada. Setakat ni alhamdulillah kita tengok ramai permohonan bukan hanya di Selangor tetapi juga sudah seluruh Malaysia. Tetapi itulah sebab kalau kita nak pergi seluruh Malaysia ni kita mesti minta kebenaran kepada Jabatan Mufti Negeri dan saya telah pun menghantar surat kepada semua Jabatan Mufti memohon sama ada kebenaran untuk masuk menggunakan ke tempat kiblat lah. Tapi setakat ini yang kita tidak dibenarkan Melaka dan juga Terengganu. Tapi negeri-negeri lain setakat ini belum adalah halangan. Tapi itu pun kita juga mestilah maklumkan kita maklum dan apabila kita masuk tu ni kita akan maklumkan pada Jabatan Mufti Negeri berkenaan yang kita akan lakukan kiblat. Yalah, tapi maksudnya fokusnya adalah kiblat rumah persendirian, bukan kepada musola, mana ada premis. Tidak. Okey Tok, saya rasa setakat itu yang dapat kita bersama untuk segmen pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasihlah ribuan jutaan terima kasih kepada Datuk yang dapat bersama kita dan memberikan pencerahan tentang hilal untuk segmen kita pada kali ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, itulah apa yang dikatakan tadi berkaitan dengan hilal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal, katakanlah bahawa hilal itu adalah tanda-tanda bagi mawaqit, tanda-tanda waktu bagi manusia, linnas wal hajj, dan untuk menentukan ibadah haji. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Datuk tadi, kajian hilal ini berlangsung dah lama dan dia adalah bersifat dinamik dan akan sentiasa terus dilakukan. Dan kita maknanya sebagai umat Islam, apa yang kita dapat daripada hilal ini adalah untuk kegunaan dan ibadah kita dalam kita menjalani, terutama kita nak mulakan tarikh berpuasa, katakan kita nak berhari raya
tarikh daripada kita adalah berkaitan dengan bilakah hilal itu akan wujud. Jadi saya rasa sekat itu saja kita bersama untuk segmen kita bicara ilmu falak pada kali ini, dan insya-Allah kita akan bersama dengan tokoh-tokoh yang lain di lain masa nanti insya-Allah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya muslimin sallu alaihi